Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan seperti biasa saudara. Salam pencerahan bagi mereka yang berkesempatan dengan saya. Doa saya sentiasa agar anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Hafiz Wan Basirun? Anda orang yang pertama muncul. Begitu juga dengan saudara Muhammad Naim. Waalaikumsalam. Saudara siapa lagi ni? Saudara Joka tak tahu dari mana je. Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Anwar Jubin, Saudara Abdul Arifin, terima kasih hadir. Saudara SG Tan, how are you SG? Saudara Zamari LC, itu juga dengan Saudara Hasbullah, Puan Robidin, sentiasa hadir bersama pasangannya Syuami Abdul Ghani. Terima kasih atas doa yang baik untuk saya. Begitu juga dengan Ben Jetik dari Johor. InsyaAllah besok saya akan berada di Keluang, saudara. Saudara Saad bin Norbek, saudara Dr. Ahmad Humaizi, apa khabar dok? Semoga doktor juga sihat. Saudara Wilson Stephen, terima kasih. Tan Si Musa ke, Tengku Musa ke? Saudara Syamuddin Ishak. Begitu juga dengan Kamawang. Tok Doi mana pula ni marinya? Saudara Muhammad Safari, Saudara Fazil Yub, Saudara Midi dari Selayang, Saudara Midi Puan Robiah Osman. Begitu juga dengan Saudara Muhammad Marzaman dari Bintulu Sabah, Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Moga sehat walafiat. Saudara Muhammad Isa, rindu lama tak dapat makan kek Sarawak, kek lapis Sarawak. Saudara Hasnan Hasni, Saudara Bakar Ahmad, begitu juga dengan Saudara Ramli Karim dari Keluang. InsyaAllah besok Saudara Ramli, saya ada di Keluang besok Saudara Ramli. Saudara Hamizah Adnan, Saudara Salim, Puan Hamidah Kamat, Saudara Ramlah Hamid, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana masa sentiasa mencemburui kita, saudara. Seperti biasa, hari ini saya perlu memberi pencerahan tentang kedudukan COVID-19 yang menyerang negara kita. Semalam, saudara, nampaknya peningkatan begitu ketara. Hari ini hari Rabu, saudara, 24 hari bulan. Iaitu tinggal 38 hari saja lagi kita akan menyambut kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan ini merupakan hari yang ke-708 COVID menyerang bumi kita ini. Menurut laporan saudara Rio, keadaannya amat menggusarkan kerana semalam peningkatannya begitu mencanak daripada 27,179. Laporan yang saya terima daripada saudara Rio dari Universiti Melaya, dia kata 31,199 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan ini menjadikan jumlah terkumpul sudah 3,305,157 orang. Dari negeri-negeri, Perlis nampak gaya terus meningkat dengan 304. Kedah juga meningkat daripada 2,583 kepada 2,684. Pulau Pinang susut sedikit pada 2,575. Cuma Perak ni apa hal ni yuk? Koma mikema ni nanti teman cari yuk labor baru koma tahu. Daripada 1025 naik kepada 1222 yuk. Raban Tebin saudara. Dan Selangor nampak raya terus menunjukkan angka yang tidak prihatin lah virus corona di Selangor ni. Sebab 2 hari lepas 5,568 dan semalam jangkitan di Selangor tertinggi iaitu 7,798. Di Selangor sudah 915,225 warga terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona. Di wilayah Persekutuan juga terus mencanak daripada 1,355 kepada 2,186. Artinya kalau dicampur wilayah Persekutuan dengan Selangor sudah 1.15 juta warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, saudara. Di Putrajaya juga naik 189, Negeri Sembilan. Ini apa hal ni? Aduh. Daripada 1,157 dia naik terus Negeri Sembilan. Jang, apa kena kau jang ni? Tinggi bona. 1,157 kepada 1,998. Tinggi. Di Melaka susut sedikit. Itu 2 hari lepas 611, semalam 600.
Di Johor ada sedikit peningkatan daripada 2,200 kepada 2,281. Di Pahang susut sedikit daripada 1,668 kepada 1,560. Begitu juga di Terengganu ada sedikit susut daripada 782 kepada 773. Di Kelantan, Mek, aduhai, Cik, Mek, Awek, sains-sains belaka, berusaha lah, nampak ke teruk ni. Teruk. Sebab daripada 1,900 dia naik 2,043. Semalam naik 2,135. Belana. Belana tu banyak, saudara. 2,135. Cuma di Sabah ada sedikit kurang. Daripada 4,406. Semalam susut kepada 3,971, saudara. Itu di Sabah. Di Labuan nampaknya meningkat. Selama hari ini Labuan ada waktunya tiada jangkitan, tapi kali ini dia naik nampaknya daripada 277 kepada 499. Dan di Sarawak juga berlegar pada angka 400 walaupun ada sedikit susut. Itu daripada 441 kepada 424. Itulah yang saya dapat beri laporan negeri-negeri untuk bulan Februari ini, saudara. Tanggal 23 Februari dengan jangkitan 31,109, artinya sudah 384,856 warga kita dalam bulan ini yang dijangkiti oleh virus corona. Itulah keadaannya, saudara. Sebab itu saya sentiasa berpesan, kita jaga penjarakan sosial, kita jaga kebersihan diri, dan kalau tiada keperluan tak payahlah keluar rumah. Kalau keluar rumah, balik, pastikan anda bersih diri anda. Kita jaga keluarga kita, saudara. Baik, saudara, seperti biasa, saya masuk dalam e-commerce. Jangan lupa, e-commerce, saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk mewawarkan produk saudara. Al-Azhar di talian 011330412441. Dia tentulah dengan haruman setanginya serta minyak wangi, parfum daripada Timur Tengah. Di samping itu, Al-Azhar, saudara boleh juga jangan lupa memesan rendang tuk ibunya, saudara, dan juga kuih bahulu berdal. Ini warisan orang Perak, memang sedap yuk. Di samping itu ada juga gula O. Gula O ini, saudara, untuk mereka yang concern pasal kesihatan, iaitu tanpa kalori, saudara. Seandainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sibukkanlah dia dengan dendeng manisnya. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, kalau mau buah-buahan, terus dihantar ke rumah saudara, buah grade A, harganya murah daripada harga pasaran. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan jangan lupa, saudara, makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Kalau saudara mau merasai nikmatnya, keasyikan makan popiah sira Lady Maria ini, hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara. Akhir sekali adalah Puan Ella Zila. So, Puan Ella Zila, dia memasarkan telekung Cinta Fatimah. Dah dekat-dekat dah ni. Bulan puasa. Saudara boleh hadiahkan kepada isteri, pada kekasih, pada ibu mertua, pada ibu sendiri. Jangan saudara pakai, sudahlah, saudara. Dia untuk pakai sendiri kaum wanita, iaitu telekung Cinta Fatimah, cantik, kainnya lembut, saudara. Boleh hubungi Ella Zila di talian 012-412-3767. Juga melalui Ella Zila, jangan lupa minyak saca inci yang kaya dengan omega 3, omega 6 dan omega 9. Ini sebagai makanan tambahan untuk meringankan atau melegakan kanser, sakit jantung, kecil manis, darah tinggi dan melegakan kolesterol. Itu sahaja, saudara, e-commerce kita hari ini. Dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, bagi mereka yang telah kembali ke rahmatullah, sebenarnya ini selipan
daripada ayat surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-99, surah 23, ada disebutkan bahawa ya Tuhanku, ini kata si mati, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Saudara boleh refer maksud surah Al-Mu'minun ayat yang ke-23. Saudara, dan Atha As-Salimi berkata dalam doanya, banyak orang-orang yang hebat, para pengamal, orang-orang sufi, mereka sentiasa berdoa, ya Allah, rahmatilah keasinganku di dunia ini. Kita juga boleh berdoa, saudara. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah keasingan kita di dunia ini, saudara. Selamatkanlah kita daripada kesedihan waktu kita dikubur nanti. Rahmatilah juga ketika kita berdiri di hadapan Allah SWT. Ini Jamil Ulum wal Hikam yang mencoretkan bagaimana Atha As-Salimin, itu antara orang-orang sufi, mereka berdoa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sambil katanya waktu Rasulullah SAW memegang pundaknya, itu kepalanya, lalu baginda berkata, hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Ini pesan Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Umar lantas berkata, jika engkau berada di petang hari, janganlah sampai engkau menunggu datangnya pagi. Jika engkau berada di pagi hari, jangan pula kamu menunggu sehingga datangnya waktu petang. Ini orang-orang bijak, orang-orang sufi, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sentiasa berpesan. Bahasa mereka cukup berkias. Jadi untuk itu saudara, manfaatkanlah waktu sihat kita sebelum datangnya sakit. Dan manfaatlah pula waktu hidup kita ini sebelum datangnya kematian kita. Jadi yang terbaik adalah bersedekah. Kerana kita tak mahu nanti bila kita di alam kubur nanti kita minta pula, ya Allah Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia balik untuk melakukan ibadat bersedekah. Ingat saudara, kalau saudara dah mendengar bicara saya ini sekadar ingat-mengingati. Kita saling berpesan-pesan saudara. Baik. Segmen Mutiara Kata, menurut Cikgu Ibir, ini kata-kata yang dipinjam oleh Cikgu Ibir daripada Ali Saleh Muhammad Al-Jabir. Syekh Ali Saleh Muhammad Al-Jabir, katanya sesungguhnya mereka yang membencimu cuma tak mampu mengalahkan akhlak dan kebaikanmu. Jadi tidak perlulah kamu marah atau membalas atas barang sikap mereka. Jadi orang ni kadang mereka benci pada kita, bukan kenapa saudara, kerana mereka tidak mampu mengalahkan akhlak kita dan kebaikan yang kita lakukan. Ingat saudara, jadi sebab itu bersabar, dan jangan kita marah. Kita maafkanlah mereka. InsyaAllah kehidupan kita tenang dan sejahtera. Terima kasih Cikgu Ibil atas culipan kata-kata mutiara yang begitu berarti, ya saudara. Salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpangan pekerja. Sentiasa saya memulakan bicara saya dengan salam. Salam impian moratorium ini. Kerana nampaknya bank dah tak ada lagi nak cakap soal moratorium. Kumpulan wang simpangan pekerja pun sepi. Pimpinan negara masih sepi. Tapi pergerakan pemuda UMNO khususnya si Presiden, Timbalan Presiden dan pimpinan UMNO masih terus. Kita akan berusaha. Tak bagi tak apa, kita harus berusaha saudara. Dan kita juga amat mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana jika mereka berbelanja tanpa had, maka negara akan menjadi muflis. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah semboyan telah berbunyi. Apa yang saya maksudkan dengan semboyan telah berbunyi? Kita dengar dulu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, Pak Syekh berbuka puasa, telur dadar samanya Maggi. Pemimpin asyik menghimpun dosa, tidak sedar menempah rugi. Kalau mereka menjadi pemimpin yang menghimpun dosa, mereka tidak sedar bahawa sebenarnya mereka menempah kerugian di hari mendatang. Tambah Pak Nazir lagi, suasana damai di rumah pangsa, budak-budak berlari-lari. Memang ramai pemimpin berjasa, cuma tidak menyerlahkan diri.
Ini kalau sebagai pemimpin, kadang-kadang mereka memang ada berjasa. Ada pemimpin yang berjasa, tapi mereka tidak mahu menunjuk diri. Inilah pemimpin yang tidak cuba bermuka-muka. Malahan mereka ini mengamalkan bak kata pepatah Melayu, mengamati resamnya padi. Lagi merunduk, lagi berisi. Terima kasih Pak Nazil. Cantik kiriman pantunnya kali ini. Begitu juga dengan anak muda daripada Perak Tengah, seorang pejuang, saudara Nordin Malik. Dalam keadaan yang tergesa-gesa, dia sempat juga menghantar pantun. Katanya orang tua datang bertongkat, beli kain berpilih-pilih. Penyakit COVID semakin meningkat. Mampukah ekonomi kembali pulih? Beliau sudah pun menzahirkan kerisauannya. Apabila keadaan sekarang ni COVID terus meningkat, jadi mampukah ekonomi kembali pulih? Katanya lagi, bunga cempaka hendak dipetik. Bawah rumah disimpan pula. Wabak COVID bercampur politik. Perang Ukraine menambah pula. Jadi kita berhadapan dengan COVID, kita berhadapan dengan masalah politik yang tidak selesai-selesai. Dan hari ini semua orang tahu telah pun meletus sengketa di Ukraine, antara Rusia dengan Ukraine, saudara. Okey, saudara, terima kasih saudara Nordin Malik, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun-pantun untuk kita berkongsi bersama. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini adalah merupakan ungkapan kata-kata pemimpin terdahulu. Dalam buku yang dikirimkan kepada saya oleh Yang Bahagia Tan Sri Johan Jaafar. Dalam buku tersebut, bahawa pemimpin Melayu dahulu ada menyatakan, kerana untuk menjadi sebagai seorang pemimpin, mereka pemimpin itu mesti menjaga kemurnian sikap. Kerana warga bangsa Melayu khususnya amat berharap akan hadirnya pemimpin Melayu hari ini dan akan datang yang bukan hantu. Orang dulu dia cakap dah, dia tak mahu pemimpin yang hantu. Kerana jika laku perangai hantu dengan iblis, ia bersekutu. Apa yang digariskan oleh ia bersekutu, saudara. Kerja menyalak, akal tak tentu. Terhadap kebajikan, ia berseteru. Terhadap maksiat, ia menyatu. Loba dan tamak sudah bersatu. Dijadikan pemimpin, banyaklah seteru. Kerana kalau perangai macam hantu, saudara. Dijadikan tua, umat disapu. Dia langgarnya orang yang dipimpinnya. Dijadikan induk, anak dipalu. Dia tak peduli. Anak-anak pun dia maklum sajalah, saudara. Anak dara orang, isteri orang pun. Sebab pimpinan tu, saudara, makannya tidak memilih bulu. Minumnya tidak beraib malu. Duduk menengkis, tegak meninju. Kalau duduk tu, mukanya bengis, saudara. Tapi kalau menegak itu, dia tak ada langsung ada simpati pada orang bawahannya. Ke tengah ke tepi mengharu biru, memimpin negeri kan jadi debu. Ini kekhawatirannya. Kalau kita ada mendapat pimpinan hantu, maka negeri kita jadi debu, hancur berkecai. Kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tan Sri Johan atas buku yang begitu bermakna dapat kita kongsi bersama, saudara. Saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Maka anda adalah bertanggungjawab di atas setiap suntingan ataupun kiriman komen-komen, kerana saya tidak mampu untuk memantau semua komen ataupun culipan ataupun suntingan yang anda lakukan. Ingat, ini adalah pencerahan politik. Tak lebih daripada itu, matlamatnya adalah untuk sekadar informasi dan saya memberi pencerahan kepada warga yang berkesempatan. Tak ada pula saya nak memuji orang tu, memuji orang ni. Tidak, saudara. Yang tak baik kita tegur, yang baik kita harus puji, saudara. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Di samping itu, kalau saudara menghantar kiriman ataupun ingin bertanya atau mau berhujah, gunakanlah bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan secara harmonis. Baik, saudara. Hari ini agak sedih juga. Walaupun beliau datang dari parti bukan parti UMNO, tapi mereka tetap memimpin, iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Kabarnya disahkan positif COVID-19. 2 hari lepas, Datuk Seri Syamudin
Hari ini nampak gayanya COVID dah mula menyerang orang besar negeri, saudara. Datuk Seri Aminuddin Harun itu Datuk Menteri Besar Negeri Sembilan, di mana beliau telah diarahkan supaya melakukan kendiri diri, dan katanya dia telah pun mengambil dos penggalak sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan sebelum ini. Turut disahkan positif, saudara, adalah timbalan Menteri Perpaduan Negara, saudara Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal. Memang saya selalu berbalah dengan beliau, tapi apabila beliau ditimpa musibah, kita sebagai umat Islam yang sebangsa, kita harus mendoakan agar beliau cepat sembuh supaya kita boleh meneruskan. Kita berbalah politik, tidak semestinya kita memutuskan ikatan ukhuwah sama umat Islam. Saudara Wan Ahmad Faisal itu ketua armada daripada parti PBM. Saya tidak memilih. Dalam soal ini kita harus menyantuni semua warga kita secara saksama. Kerana dalam siapannya tadi, Wan Ahmad Faisal berkata keputusan itu diperoleh hasil ujian PCR yang dilakukannya semalam. Kita berdoa agar dua-dua pemimpin tersebut segera kembali segar, sehat, dan bolehlah kita meneruskan menceriakan dunia politik kita sendiri. Dan sebenar-benarnya, saudara, saya hari ini saya rasa sedih. Sebab semalam saya melihat deretan warga Selangor yang terpaksa beratur, katanya sepanjang 1.5 km, hanya semata-mata untuk mendapatkan bantuan pasca banjir. Sebab tu saya kata carilah upaya macam mana caranya untuk tidak menyusahkan. Mereka sudah mengalami musibah, sekarang ni nak dapat duit pun terpaksa berderit, belum tentu dapat lagi. Kalau borang tak selesai lagi, tak dapat juga. Dan ada yang terpaksa berpanah dan berhujan. Jadi saudara, begitulah kehidupan rakyat hari ini. Sukarnya kehidupan mereka. Sanggup saudara 1.5 km berderit di Shah Alam. Saya amat mengharapkan agar mereka yang berada di anjung kuasa, yang berada di Kepulauan Sebenar Pekerja, prihatinlah dengan kehidupan rakyat saya. Sebab saya katanya, sebab saya tengok, saya pun terkejut. Kerana media sosial iCinca melaporkan bahawa katanya kononnya pengeluaran iCitra 10,000 tu gagal dilaksanakan katanya kerana tidak mendapat persetujuan daripada Tan Sri Muhyiddin dan menteri-menteri daripada parti PBM. Sejauh mana benarnya saya tak tahu, tapi itu yang dilaporkan oleh media sosial. Kalau itu berlaku, sedihlah kita. Sebab katanya memandangkan kerajaan sekarang adalah kerajaan Perikatan Nasional, di mana sokongan dari PBM adalah bersyarat. Maka pengeluaran iCitra RM10,000 gagal apabila parti sebut masih lagi tidak menyokong. Itu katanya. Bukan saya kata, saya buat laporan. Ya memanglah kita tahu, sebab yang orang melihat bahawa isu KWSP ini seolah-olah UMNO. Saya dah katakan, kita harus mengenepikan soal politik. Ini soal kehidupan rakyat. Rakyat sedang sengsara. Ketepikan permasalahan politik. Bukan dengan KWSP ini, kamu mahu menarik sokongan rakyat. Tidak. Santunilah kehidupan rakyat. Jadi saya bila baca daripada media sosial iCinca, saya terkejut. Dan saya harap ini tidak berlaku. Bukan begitu ya saudara. Dan saya amat juga mengharapkan sekembalinya daripada lawatan ke Bangkok, ke Cambodia, Yang Amat Perdana Menteri tolonglah rakyat warga ni. Rakyat akan sentiasa menyokong kepimpinan bila diri mereka disantuni, kepayahan mereka disantuni. Ingat itu. Tak payah memberi alasan itu dan ini, saudara. Itulah saya tengok tentang KWSP ni kadang-kadang meragut perasaan saya. Nak sedih pun ada, geram pun ada, marah tu Tuhan aja. Tahu dari dulu lagi saya marah. Sedihnya apabila saya melihat adanya pimpinan yang tidak prihatin dengan kehidupan rakyat. Tak tahulah saya. Dan saudara, laporan juga lagi, sebab itu saya kata ini pencerahan awal, saudara. Saya menerima laporan bahawa Terengganu, negeri Terengganu, kabarnya bagi jemaah yang lengkap 2 dos vaksin dibenarkan hadir menunaikan solat Jumaat walaupun tanpa suntikan dos penggalak. Kerana yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu, MAIDAM, Datuk Syekh Harun Syekh Ismail berkata, walaupun dibenarkan tetapi jemaah digalakkan untuk mendapatkan juga dos penggalak. Jadi, artinya walau dibenarkan,
bolehlah juga ambil. Kita masih mengekalkan prosedur operasi standard SOP yang sedia ada, termasuk penjarakan antara jemaah. Tapi bagaimanapun, kalau saudara tidak mengambil dos ketiga tu, masih boleh pergi solat di masjid. Tapi macam mana katanya jemaah diwajibkan merekodkan butiran peribadi, termasuk menulis nombor telefon pada buku yang disediakan di pintu masuk masjid. Saya, bagaimanapun kita bersyukur, paling tidak bolehlah semayang. Dan saudara, ini sedikit luar negara ni, terkini. Siren pagi tadi telah pun dibunyikan, itu siren amaran serangan udara telah pun bergema di Kiev, Ukraine. Saya bila dengar begitu, saya memikirkan tentang untung nasib rakyat kita. Kerana Menteri Luar 2 hari lepas mengatakan takkan berlaku peperangan, takkan berlaku itu ini, dan minta supaya rakyat kita hanya melaporkan kepada kedutaan. Sedangkan warga Amerika telah pun dipunggah keluar. Orang negara-negara lain telah pun diarahkan oleh Menteri Luar mereka untuk keluar daripada Ukraine. Cuma kita sahaja saat ini saya tak tahulah untuk nasib macam mana. Saya mendoakan agar warga kita yang berada di Ukraine, yang terjebak dalam sengketa di antara Rusia dengan Ukraine ni, seharusnya dapat segera keluar daripada bumi Ukraine. Nampaknya pergolakan tidak berhenti. Kerana letupan bom akibat serangan tentera Rusia di Dnipro. Kerana pegawai US Amerika sedang memerhatikan potensi pendaratan tentera Rusia di Odessa di Ukraine. Jadi misil balistik, itu bukan nuklear, dan peluru pandu, misal disahkan sedang menuju Kiev. Itu merupakan laporan daripada operasi pemerintahan tentera Ukraine kepada wartawan New York Times. Apa yang berlaku, jet-jet pejuang Rusia sekarang ni sedang terbang di ruang udara Belgorod, iaitu 15 km daripada Ukraine, dan dipercayai sedang menuju Ukraine. Begitu juga dengan berlaku letupan di lapangan terbang antarabangsa Kiev. Jadi bandar yang sudah disahkan diserang oleh Rusia hari ini iaitu di Kiev, Odessa, Kharkiv, Mykolaiv dan Mariupol. Kerana Presiden Vladimir Putin dia telah mengumumkan bahawa operasi tentera sudah bermula di Ukraine. Ini bukan mudah, saudara. Ini dah bermula. Putin dalam perutuan khasnya melalui televisyen mengisytiharkan perang terhadap Ukraine tanpa menghiraukan desakan Barat dan global sejak akhir-akhir ini supaya jangan melakukannya. Kerana menurut Putin, dia kata saya sudah membuat keputusan melancarkan operasi perang tentera. Itu kata dia awal pagi waktu di Rusia, saudara. Jadi sehubungan dengan itu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, dia kata pihaknya bersama sekutu lain akan bertindak balas terhadap Rusia kerana mengisytiharkan operasi tentera di Ukraine. Kata Biden, kita akan bertindak terhadap serangan yang tidak berasas munasabah dan tanpa provokasi oleh tentera Rusia. Jadi sekarang ini telah terbuka. Medan peperangan sudah pun bermula di Rusia. Saya khawatir saudara dalam keadaan begini. Amat saya khawatirkan kerana ini akan mengakibatkan masalah ekonomi, saudara. Sebab harga minyak sekarang ni katanya dah naik sampai $100 satu tong. Dan Perdana Menteri Jepun, Fumio Kishida, adalah merupakan Perdana Menteri awal yang mengumumkan bahawa dia akan melakukan beberapa sekatan ekonomi terhadap Rusia sebagai tindak balas negara itu yang mengiktiraf kemerdekaan 2 wilayah di timur Ukraine. Itu menurut laporan Gigi Press. Jepun akan menggantung pengeluaran visa terhadap rakyat Donetsk dan Luhansk dan membekukan aset mereka, melarang perdagangan membabitkan 2 wilayah itu serta pengeluaran dan perdagangan bom Rusia, kata Kishida kepada pemerintah. Jadi beliau mengumumkan sekatan berkenaan adalah disebabkan selepas mengadakan pertemuan dengan pegawai kerajaan termasuk Ketua Setiausaha Hirokazu Matsuno dan Setiausaha Agung Keselamatan Negara Takio Akiba. Katanya Jepun menggesa Rusia kembali kepada proses diplomatik bagi menamatkan konflik yang berterusan. Sementara pengkritik menyifatkan sekatan Jepun terhadap kedua-dua wilayah berkenaan saja ini memulakan satu perang ekonomi. Jika ini berlaku, saudara,
dalam keadaan kita sekarang ni, macam mana kedudukan kita? Memanglah kita tak terkesan dengan bom. Saya dah bercakap 3-4 malam dulu. Tapi kita akan terkesan dengan kedudukan ekonomi, saudara. Ini yang harus kita fikirkan dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu. Tambah-tambah lagi sekarang ni, saudara, saya lihatlah sendiri apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam laporan-laporan berhubung dengan kes YNDB yang sedang dibicarakan di Amerika. Dan hari ini ahli Parlimen Lembah Pantai, itu saudara Fahmi Fadzil, dia menuntut supaya kerajaan perlu menyita rumah bekas kekasih Lesner kerana dikatakan membeli rumah tersebut dengan menggunakan wang 1MDB. Rumah tersebut dibeli di London. Nilainya 10 juta USD. Kira-kira lebih kurang 40 juta lah, saudara. Dan saudara ahli Parlimen Lembah Pantai, saudara Fahmi Fadzil, dia tuntut. Sebab itu saya kata, kenapa kita yang lain tak bersuara? Saya menghormati pendirian yang umat saudara Fahmi Fadzil yang dia kata yang salah tetap salah. Kerana wang itu diambil, dicuri daripada YNDB, maka seharusnya kerajaan menyita rumah tersebut dan merampas. Ini keadaannya. Ya. Beliau selaku pengarah komunikasi Parti Keadilan. Saudara, ini sebab kita dengar cerita pun tak seronok sangat. Kerana pemilik rumah tersebut, saya malah nak sebut nama lah, saudara. Pemilik rumah tersebut adalah seorang wanita yang katanya mempunyai hubungan sulit dengan Lesner. Dan kita juga amat sedih lah. Sekarang ni, cuma kita tanya bilakah mahkamah mau mengheret iaitu Jolo, Tim Lesner, Zeti Aziz, mantan Governor Bank Negara dan suami dia. Kerana ternyata dalam perbicaraan di New York, nama mereka disebut. Malahan jumlah wang pun disebut. Begitu juga dengan Roger Ng. Ada banyak-banyak nama sebut. Sepatutnya kita rasa sewajarnya mereka ini segeralah dikemukakan. Begitu juga dengan Nek Faizal. Saudara, ramai. Jangan dilepaskan orang ni. Jangan seorang saja yang kena, yang lain sedap. Mereka sedap membelasah wang YNDB, membelasahkan segalanya. Jadi saya tengok perbicaraan tu, saya tengok saya geleng kepala lah. Macam mana tulisan RF Lias, dia kata. RF Lias, dia kata sejahat-jahat Najib, dia kata tidaklah sampai menggunakan kesempatan untuk mengkayakan anak-anaknya. Nah, ini jelas apabila kata Tim Lesner bahawa anak Najib kononnya direkomendkan untuk mendapat pekerjaan dengan Goldman Sachs. Tetapi akhirnya saya berelok kini pengakuan anak gadis Datuk Seri Najib, Yana. Dia kata semasa saya senior di kolej, prospek memasuki dunia pekerjaan kelihatan menakutkan. Kerana banyak pameran kerjaya, ceramah, pengambilan kerja, risalah syarikat dan pelbagai nasihat daripada kaunselor kerjaya. Standard emas pada masa itu ialah bekerja di institusi kewangan. Pendedahan kepada Trinity Suci, itu perundingan, perbankan pelaburan dan ekuiti persediaan merupakan laluan kerjaya impian ramai rakan-rakan sebaya dengan saya. Jadi laluan yang paling biasa ialah membayar iuran anda bekerja selama 85 hingga 90 jam seminggu, selama beberapa tahun. Ya, kaunselor kerjaya kami akan bergurau. Bersedialah anda untuk menukar pintu untuk dipijak. Jadi katanya apabila Tim Lesner mengatakan bahawa Datuk Seri Najib dihadiahkan anaknya bekerja di Goldman Sachs, tak betul, tak ada. Jadi pertemuan dengan profesional perbankan kanan seperti Roger Ng dan Tim Lesner, kata Riana, hanya sekadar peluang untuk mengetahui lebih lanjut tentang program penganalisis yang menuntut Goldman Sachs saja, dia kata. Jadi dia kata saya secara peribadi memanglah dia kata dah berminat yang mendalam dalam dasar kerajaan dan luar negara. Kerana beliau berkelulusan ijazah sarjana muda sains dan politik antarabangsa. Tapi dia tidak bekerja, dia tak pernah bekerja dengan Goldman Sachs. Walaupun dia kata betul, saya ada bertanya sama ada Goldman Sachs mempunyai peranan antara demikian boleh untuk dia menyertai, tapi tak ada. Saya Tim Lesner katanya telah memperkenalkan dia kepada kumpulan pengumpulan dana di TPG. Itu sebuah firma ekuiti persendirian.
Jadi, artinya perlu diingat bahawa TPG mematuhi proses pematuhan yang ketat. Jadi kami mempunyai ketetapan dalaman yang memandangkan kedudukan bapa saya dalam kerajaan. Saya tidak akan dibenarkan untuk mengambil bahagian atau bekerja pada mana-mana akaun pelabur-pelabur dari Malaysia. Dia TPG saja, bukannya Goldman Sachs. Dia selepas kira 11 bulan sebagai pelatih, kata Yana, dia dinaikkan pangkat kepada penganalisis penuh masa. Berikutan semakan prestasi dalaman dan kemudian dipindahkan ke pejabat TPG di Hong Kong, di mana saya menghabiskan 1.5 tahun bekerja dalam usaha pengumpulan dana TPG Asia. Saya kemudian meninggalkan TPG mulai Jun 2015 untuk menumpukan pada perniagaan saya dan permohonan sekolah siswaza. Mana ada? Itu yang kata saya kata kongkuan Dato' Najib tidak mengkayakan anak dia macam mana. Orang lain berbilion-bilion, saudara. Dan sepatutnya sekarang ni, saudara, apabila kita melihat adanya culipan tentang laporan katanya laporan berita sebelum ini mengatakan bahawa kerajaan Singapura telah memaklumkan kepada Bank Negara bahawa keluarga Zeti ada mempunyai kepentingan. Dan hari ini, saudara, Bank Negara Malaysia katanya telah mengeluarkan kenyataan rasmi yang mendakwa mereka telah melaporkan perkara tersebut kepada agensi penguatkuasa undang-undang, iaitu PDRM dan SPRM. Itu pada April 2016. Artinya Bank Negara dah pun membuat laporan. Jadi kalau benar perkara ini, jadi pihak berkuasa sudah tentu tahu tentang perlibatan Zeti dan pihak pendakwa katanya telah seolah berbohong di mahkamah apabila mereka mengatakan mereka tidak mengetahui perkara ini. Jadi para hakim, saya tak mau sentuhlah soal pembicaraan ini. Tapi masalahnya sekarang ini, bahawa memang Bank Negara telah pun memberitahu pada pihak yang berwajib berhubung dengan masalah keluarga Zeti ini. Tapi tidak ada tindakan, pulanglah. Jadi soal sekarang ini ada pihak yang berbohong di mahkamah dan sengaja menyembunyikan bukti. Jadi untuk itu, sewajar-wajarnya disemak semula segalanya. Tapi kita tak boleh campur urusan mahkamah secara. Cuma sekarang ni lepas satu-satu, saya melihat lepas satu-satu terbongkar macam-macam benda yang didedahkan sama ada di mahkamah luar negara. Cuma menjadi persoalan pada rakyat, kenapa mereka-mereka yang disebut namanya tidak dipanggil ke muka pengadilan atau sepanjang pembicaraan. Itu persoalannya. Jolo, Nek Faizal, Zeti, suami Zeti, Tim Lasner dan berapa nama lagi. Pulanglah, saudara. Kita tak cakap banyak lagi lah. Sebab itu kita rasa dalam menghadapi musim pilihan raya negeri di Johor ni, saya sekadar nak mengingatkan. Kita tutup cerita UNDP ni. Sebab isu itu tak ada menjadi kepentingan pada rakyat Johor. Tak ada terkesan apa-apa pun pada rakyat Johor. Cerita tu dah macam boleh dianggap cerita lapuk dah. Tapi itulah yang cuba dinyanyikan. Kluster mahkamah. Bagi rakyat Johor ni, yang mereka mahu adalah pemimpin yang tidak mengulangi seperti terdahulu. Kerana adanya dulu pemimpin sebelum dia bertanding, macam-macam dia berjanji. Hari ini rakyat Johor menuntut agar kehadiran calon-calon yang diturunkan oleh UMNO tidak bersikap untuk 2 tahun pertama, dia zuhud. Macamlah seolah Amirul Mukminin. Ini tulisan saudara Rizal Endau. Dia hantar pada saya, dia kata mudah-mudahan janganlah pemimpin daripada UMNO bila mereka menang nanti, bila dipilih, mereka bersikap zuhudlah, dia kata, hebatnya. Tapi untuk 2 tahun pertama saja. Seolah macam Amirul Mukminin lah. Tapi masuk tahun ketiga, mula buat perangai. Nak telefon tak berangkat, WhatsApp tak balas. Bila ada tugas tertentu di mana memerlukan kehadiran wakil rakyat, mereka hanya menghantar wakil saja. Dan akhirnya rakyat merintih. Bila rakyat merintih, rakyat merayu, dan seolah-olah rakyat jadi pengemis. Itu selepas 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Ini yang kita tak mahu. Sebab itu saya dah kata, jadi waktu itu kalau dah berlaku begitu, nak marah pun tak kena. Nak buat macam mana? Sebab itu kita kena kenal pasti siapa calon-calonnya. Alhamdulillah kali ini kita ada media sosial. Mari kita godam sama-sama.
wakil-wakil rakyat yang sedemikian. Sebab kesan sikap mereka itu akhirnya penyokong, pejuang-pejuang yang berada di belakang mereka bertempiran lari, saudara. Itu kesannya. Dan hari ini pimpinan UMNO telah pun mengumumkan calon-calonnya. Begitu juga dengan Parti Perikatan Nasional. Dan saya mendapat beberapa kiriman dan sungutan. Ini ada sungutan, saudara. Contohnya, macam untuk kursi DUN di Sungai Balang di Muar, ada menzahirkan rasa ketidakpuasan hati mereka terhadap calon yang dipilih oleh UMNO kerana katanya bukan anak tempatan. Saya tak tahu macam mana, tapi katanya dia pemuda. Sebab saya melihat bahawa forum ahli-ahli memang telah pun menghantar cadangan, tapi cadangan mereka tak diambil kira. Dan ini memudarkan semangat mereka yang berkhidmat dan bekerja untuk memenangkan calon-calon. Sebab tu saya tahu bahawa Saudara Helmi Latif ni seorang yang anak muda yang begitu gigih, tapi kabarnya ada calon lain yang lebih menarik hati kalangan jawatan kuasa. Kerana kursi DUN Sungai Balang ni kononnya, saya tak tahulah soal mana benar. Saya akan berada di DUN Sungai Balang ini insya-Allah sekitar pada 28 Februari nanti. Saya nak pergi dan nak tengok sejauh mana benarnya dakwan mereka. Sebab di DUN Sungai Balang N18 saudara Muhammad Helmi akan berhadapan dengan PKR dan juga dengan calon daripada Perikatan Nasional. Kawasan ini dulu dimenangi oleh Zaitun Ismail. Datuk Zaitun Ismail dia menang dengan undi 8,022, mengalahkan calon daripada PKR Naim Jusri 7,800, iaitu lebih kurang dalam tak banyak mana pun, saudara. Lebih kurang dalam 200 saja. Tak sampai pun 200. Dan masa itu juga ada calon PAS yang dapat 3,000. Jadi agak kritikal di cawangan DUN Sungai Balang. Jadi saya harap pimpinan negeri segera ubati kelukaan. Ketua-ketua bahagian, Datuk ini, fikirlah cara jalan macam mana supaya warga DUN Sungai Balang itu tidak terus terluka. Dan saya harap saudara Muhammad Helmi Latif jenguk-jenguk, banyaklah jenguk di perkampungan. Saudara, ini bukan mamai ni. Dan saya macam mana yang saya katakan, malam ini saya cuba mengulas kedudukan kursi-kursi kerana nama calon telah pun kita dapati hari ini, saudara. Saya tengok MCA mendapat 17 kursi, UMNO 37, MCA MIC 4 kursi. Ini yang menjadi masalah besar ni, saudara. Sebab MIC dia tak ramai penduduk di situ. Kursi Kemelah, Kahang, Tenggaruh dan Bukit Batu. UMNO meletakkan MIC, calon Barisan Nasional. Sedangkan UMNO sendiri cuma bertanding di 37 kursi. Jadi 37 campur dengan 41, retinya MCA bertanding di 15 kursi. Jadi ke 56. Okey, saudara, kita tengok kita bermula dengan mudah-mudahan kita cukup waktu untuk saya beri pencerahan di DUN N1 Buloh Kasab. Ini setakat ini, saudara, saya cuma dapat 3 parti je. 3 atau 4 parti je. Yang lain belum lagi. Tak nampak lagi. Pejuang belum lagi mengumumkan calonnya. DAP pun belum sebut nama lagi. Even MCA pun tak menyebut calon-calon mereka. Jadi saya melaporkan untuk kita bincangkan contoh sekarang ni N Buloh Kasab. N Buloh Kasab, UMNO mengekalkan calon yang lalu itu Datuk Zahari Sarip. Dalam pilihan raya dulu, Datuk Zahari Sarip menang, mendapat 9,186, mengalahkan Nur Samsu Mak Yusof. Kali ini, calon daripada PKR adalah C. Subramani dan Nur Azman bin Mak Piah. 3 corner fight. Bila 3 corner fight, saya tengok kalau seandainya Datuk Zahari Sarip kekal dengan 9,186, tak ada masalah untuk beliau mengekalkan kedudukan sebagai ahli Dewan Negeri di kawasan Buloh Kasab. Di Jementah, Jementah nampak gayanya UMNO memberi kursi ini kepada MCA.
Tapi Perikatan Nasional menurunkan Cikgu Maimunah Musa. Saudara. Di Sekijang, bukan, di Pemanis. Pemanis ni dulu calon daripada PKR, dia melompat, dia menyertai parti PBM, iaitu Dr. Chong. Dia melompat, tapi kali ini tidak diturunkan. Jadi calon daripada Barisan Nasional Saudara Anwar Manap. Saudara Anwar Manap dia bertanding bagi pihak Barisan Nasional, dan PKR meletakkan calonnya Yong Tau dan Uzair Ismail daripada Perikatan Nasional. Undinya sekarang ni tu hari PKR cuma menang 8,304. Calon daripada Barisan Nasional 7,941. Ini mungkin kerana memikirkan adanya kemarahan pengundi di situ kerana isunya lompat parti. Daripada PKR dia masuk PBM dan sebagainya, maka saya lihat warga di sana tidak senang dengan calon-calon yang melompat dan mengizinkan melompat parti dan sebagainya. Di Kemelah, ini Kemelah ni saudara. Saya akan berada di Kemelah insya-Allah pada 26 hari bulan. Memang kali ini menimbulkan agak kegusaran kerana ini kali kedua ni rasanya. Kali kedua kali pertama calon daripada UMNO tidak meletakkan calon tapi memberi perlaluan kepada MIC. Dulu calonnya lah Saudara Anwar Manap. Beliau kalah kepada Saudara Dr. Sulaiman Makno daripada parti Amanah. Hari ini Amanah mengekalkan calon yang sama, tapi Perikatan Nasional menurunkan Cikgu Mala. Kalau saya ingat lagi masa musim banjir dulu, Cikgu Mala itu Puan Normala Sudriman. Dan UMNO meletakkan wanita iaitu Puan Saraswati calon daripada MIC. Ini ada sedikit kegusaran bagi penduduk di kawasan Kelah. Ini laporan yang saya dapat, saudara. InsyaAllah saya akan turun nanti, saya akan dapat memberi pencerahan yang lebih lagi berhubung dengan Kelah. Bagi kerusi tenang, kerusi tenang calonnya Hajah Haslinda Saleh yang akan berentap dengan calon muda Ling Menjat dan saudara Ahmad Humaizi daripada Perikatan Nasional. Kalau kita lihat dari segi pola-polanya, Dun Tenang ini dulu dimenangi oleh calon daripada parti Perikatan PBM, iaitu saudara Solihan Badri. Tapi tidak diturunkan, cuma mereka menurunkan Lim Meng Jat Ahmad Humaizi. Dan UMNO menukar calon kepada Hajah Haslinda Saleh. Di Bekuk kawasan ini Perikatan Nasional dia sebut Tan Lek Hang. Kita belum tahu lagi. Di Bukit Kepung Barisan Nasional meletakkan Haji Ismail Muhammad untuk menentang Atikah Zulkifli daripada calon parti muda bersama dengan Datuk Dr. Syahrudin Jamal, itu Ketua Perhubungan, mantan Timbalan Menteri dulu, saudara. Datuk Syahrudin juga pernah menang. Dulu dia menang dengan 11,000, mengalahkan Haji Makno 10,000. Di Bukit Pasir, saudara. Bukit Pasir, AR Mat Fazli Mat Saleh, mewakili Barisan Nasional, menentang Alia Nadir Syabudin daripada Amanah, Makno Iqbal daripada Perikatan Nasional. Saya nampak di sini, ini kawasan dulu dimenangi oleh PAS. Jadi kerana waktu itu, Barisan Nasional meletakkan calonnya itu Noriah Muhammad. Dan kali ini IR Muhammad Fazil. InsyaAllah rasanya. Di Ledang, di Gambir. Di Gambir dulu ditandingi oleh Tan Sri Muhyiddin. Tapi kali ini tempat beliau digantikan oleh Muhammad Solihan Badri dan Barisan Nasional menurunkan Mat Syarihan. Parti Keadilan meletakkan Naim Jusri. Ya saudara, 3 corner fight. Saya nampak banyak kawasan yang berlaku 3 corner fight. Cuma kita tengok yang heavyweight, cuma heavyweight. Saya dipahamkan Putri bertanding di 2 kerusi. Dan bila saya mengatakan bahawa UMNO Barisan Nasional boleh menang antara 33 ke 37. Tapi UMNO kali ini menurunkan 37 saja. Jadi tak boleh lebih daripada 37 lah. Jadi ertinya ramalan saya itu agak benar. Benarnya 37 saja
UMNO meletakkan calon. Sebelum penamaan calon tu saya dah bagi tahu. Kerana sebelum tu Tok Mat kata UMNO nak bertanding 42 kursi dan sebagainya. Saya kata kalau kita bertanding di 42, peluang untuk UMNO menang di antara 33 ke 37. Jadi kali ini nampak gayanya UMNO kena bagi menang semualah. Barulah ramalan itu benar. Kalau tidak nanti meleset lah saudara. Kalau 37, kalau 4 kalah masih 33. InsyaAllah. Saya melihat agak menarik. Dan yang menariknya itu Dr. Fuad Zakasi bertanding juga. Semula di Semerah okey, Seri Medan okey. Calon-calonnya di Yomping. Itu pada MCA begitu yakin boleh dapat 4 ke 7 kerusi. Saya nampak perbalahan, perpecahan sedang berlaku hebat di kursi-kursi yang ditandingi antara muda dengan PKR dengan DAP, dan artinya Pakatan Harapan sudah berpecah. Memanglah saya macam saya katakan kursi Kemelah tu melahirkan ketidakpuasan hati. Begitu juga dengan kursi di kawasan Sedeli. Saudara, kawasan Kota Tinggi Sedeli juga ada permasalahan dengan calon dan sebagainya. Tapi saya yakin saya itu perkara biasa saudara. Dalam pilihan raya ini, yang penting parti harus memenangi. Tapi kalau anda merasa perlu nak menunjuk sikap dan sebagainya, bagi saya yang penting adalah parti. Itu yang paling penting. Bukannya kita meletakkan kepentingan diri. Dan yang saya paling suka melihat kali ini, saya masih mengikuti ceramah-ceramah yang dilakukan oleh pimpinan parti pembangkang. Lain tak ada di Johor menyerang serangan peribadi. Serangnya Datuk Seri Najib, serang Datuk Abdul Zahid, serang semua pimpinan UMNO. Sedangkan rakyat Johor nak tahu apa you punya rekayasa you. Tak ada saudara. Belum ada lagi satu plan yang boleh dipegang oleh warga Johor untuk mereka meletakkan keyakinan. Malahan betul, dalam keadaan begini Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kurang menyerang secara peribadi. Tapi dia punya plan itu masih lagi terawang-awang kerana Parti Keadilan cuma bertanding 20 kursi saja. Dan itu pun berentak sama-sama sendiri. Ada juga di mana PKR bertanding, Muda bertanding. Ini keadaannya jadi apakah dengan 20 kursi boleh membentuk kerajaan? Kalau dia kata keadilan nak buat begitu, nak buat begini, saya nampak dia tidak akan jadi parti yang akan memerintah. Dia cuma melainkan dia menyediakan satu jajaran, dia mengadakan campuran dengan DAP, campuran dengan Amanah dan siapa-siapa sajalah untuk menyukup, untuk menggenapkan. Kalau tidak untuk PKR sendiri nak tubuh kerajaan tak boleh dengan 20 kursi dia bertanding. Ini yang saya hairan. Paling tidak macam UMNO kita jelas 37. InsyaAllah kalau UMNO menang 33 pun kita tubuh kerajaan. Jadi jadilah kerajaan di Johor nanti kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dan sini saya rakyat Johor kena faham. Begitu juga saya tengok sekurang-kurangnya Perikatan Nasional. Paling tidak pun dia bertanding semua dia menang kursi. Dia calon-calon dia pun semua dia letak bertanding dia menang kursi. Tapi yang kita hairankan Pakatan Harapan mereka berpecah. Ini Parti Keadilan. Yang ini Pakatan Harapan 3, iaitu Muda, DAP dan Amanah. Dan mereka tidak bertanding di semua. Ini yang menimbulkan kegusaran sebutannya. Dan kita tunggu apa pula pejuang meletakkan calon ini di mana. Cuma yang menjadi masalah lagi satu di kawasan yang agak kritikal lah itu sekarang ni, yang pertama di Kemelah, kedua di Sedeli, ketiga di Muar tu, dan keempat saya dikabarkan Kempas. Sebab Kempas calon yang kalah dulu. Maka diturunkan sekali lagi bertanding. Saya tak tahu bagaimana pemikiran pemimpin-pemimpin Johor. InsyaAllah saya turun nanti barulah kita dapat tahu kenapa dan mengapa. Sebab ada calon yang boleh menang tapi tidak diturunkan. Saya nampak ada macam parti politicking dalam penentuan calon. Ini saya teguhkan ini tentang khususnya pada UMNO, saudara. Memanglah dalam kegairahan bahawa rakyat sudah percaya pada UMNO, tapi sepatutnya kita lebih berhati-hati dalam penentuan calon. UMNO sepatutnya begitu. Jadi Datuk Presiden nak marah-marahlah. Kita tegur kalau tak betul. Sebab kalau kita mewujudkan suasana
yang boleh memecah belah. Sebab kita tengok macam layang-layang, on Omar, on Hafiz. Elok pertandingan ini dia pergi ke Macap. Kenapa? Nanti orang akan mengatakan bahawa dia takut berdepan dengan Dr. Mazli. Sedangkan PKR dah awal-awal mengumumkan bahawa di layang-layang Dr. Mazli bertanding. Kenapa On memilih untuk bertanding di Macap, tidak bertanding di layang-layang? Ini bagi saya, gerakan-gerakan saya tak tahu apa sebenarnya. Melainkan setelah saya turun ke Johor nanti, baru kita tahu. Ya, saudara Azmi Razali, UMNO pun sama, serang peribadi lebih kuat dari isi. Saya bukan berangan, saudara. Saya menceritakan apa yang untuk kita sama-sama. Ini pencerahan untuk kita selera fikirkan bersama. Sebab saya tegur tadi. Saya tak kata bahawa UMNO akan apa-apa hebat dan sebagainya. Tak ada, saya kata contoh saya empat kawasan. Ini kritikal bagi UMNO. Saudara jangan marah kat saya kata saya memuji yang bukan-bukan. Saya melihat dari segi dapatan saya menurut apa yang orang kira pada saya. Saudara? Saudara Guardian Law, mu belum tahu lagi sejarah Ketua JECOM masa dia jadi menteri besar di negeri Johor. Tak, saya ada sahabat saya. Sahabat saya, Saudara Haris. Dia bertanding dari pihak PN, Perikatan Nasional. Dia sama-sama dulu. Bila menjadi esko pemuda, dalam pergerakan pemuda dulu. Rupanya Saudara Haris Samsudin. Dia bertanding di mana tadi tu? Dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Itulah saya katakan sekarang ni, saya berseru kalau boleh, janganlah kita menyerang peribadi. Yang saya minta supaya kita jaga apa yang kamu nak janjikan. Sebab itu dari awal tadi saya dah katakan, rakyat Johor tidak lagi mahu adanya pemimpin yang waktu bertanding, sebelum bertanding, kamu berjumpa dengan rakyat. Kamu berjanji itu dan ini. Untuk tahun pertama, kamu tunjukkan kamu kezuhutan kamu. Boleh buat kerja apa semua dengan baik. Masuk tahun kedua pun rakyat pun tertawan. Tapi masuk tahun ketiga, di telefon pun tak angkat. Hantar SMS pun tak angkat. Hantar WhatsApp tak angkat. Ada masalah cuma hantar wakil. Ini yang kita tidak mahu. Jadi saya mengharapkan Datuk Asni pastikan calon-calon dari UMNO ni bukanlah suruh mereka kat sumpah dan sebagainya. Tapi make sure kita dah tak mahu lagi dah. Kita nak membersihkan agar calon-calon wakil-wakil rakyat daripada UMNO benar-benar menyantuni masalah rakyat. Dah jenuhlah kita. Bukan senang saudara kalau kita melihat berlakunya keterlibatan wakil-wakil rakyat yang dilihat hanya untuk membesarkan tembuluk mereka saja. Rakyat akan bosan. Dan kena ingat, Johor adalah bumi bertuah, tempat kelahiran UMNO. Seandainya Johor mengembalikan semula imej UMNO, mengembalikan semula dominasi UMNO di negeri Johor, maka perlu berterima kasih pada warga Johor. Calon-calon daripada UMNO, seandainya UMNO dipilih kali ini, mendapat jadi dominan, anda terhutang budi dengan warga Johor. Kena ingat, jangan jadi orang tak berbudi. Jangan jadi orang yang seperti kacang lupakan kulit. Kena ingat benda begitu. Dia tanam dalam diri anda bahawa anda tidak mahu melakukan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan terdahulu. Yang sudah-sudah. Malahan ada yang melompat lah, jadi katak lah. Ini masalahnya. Kita tidak mahu hadirnya pemimpin yang mementingkan diri. UMNO seandainya disintuk limaukan semula oleh warga Johor, oleh bumi Johor. Kena ingat saudara, Barisan Nasional telah pun disintuk limaukan apabila Vijay Singh menang di kawasan Tanjung Piai yang majoriti orang Melayu, undi Melayu, dan beliau perlu berterima kasih kepada pengundi-pengundi. Apa yang dijanjikan kena ditunaikan. Kalau janji nak bagi umrah, janji nak buat haji dan sebagainya, perlu diadakan, diteruskan. Ini perlu. Dan saya melihat kali ini Ketua Bahagian Datuk Jafridin, dia juga akan bertanding di kawasan Tanjung Piai. Dan warga bukan Melayu harus memberi undi kepada calon UMNO. Inilah bahawa utamanya kita saling orang kata kasih mengasihi, sayang menyayangi. Kena ingat, saya ingatkan calon-calon, sebab itu saya berhasrat betul-betul kalau boleh saya nak bertemu dengan semua wakil rakyat, calon-calon mereka. Seandainya mereka menang nanti, apa janji mereka pada rakyat? Saya tidak akan berhenti saya, insya-Allah panjang usia, diizinkan oleh Allah SWT, ada jodoh, jika mereka menang.
Kalau kalah nak kata macam mana? Tapi saya melihat kerana berlakunya 4 corner fight. Besar kemungkinan satu kawasan itu akan berlaku sampai 5. Kerana menurut Suruhanjaya Suruhan Pilihan Raya, dia kata borang-borang yang dikeluarkan begitu banyak sekali. Ada 254 borang. Ramai ni calon-calon bertanding ni kali ni. Ini saudara, ini saya agak rancak, tetapi dalam kerancakan warga kita untuk memilih wakil rakyat, saya harap agar calon-calon daripada UMNO sedar diri. Anda harus sedar diri bahawa bumi Johor yang bertuah itu telah pun mengembalikan semula kepercayaan pada anda. Jangan sekali-kali dinafikan, dikecilkan ataupun dilukai hati warga Johor. Berjanjilah anda pada diri anda, tak perlu janji dengan kita, tak perlu berjanji dengan rakyat. Berjanji pada diri anda, kali ini UMNO jadi dominan. Rakyat Johor, warga Johor, saudara dengar sendirilah bagaimana rintihan Tengku Mahkota. Dia memang tak boleh terlibat dalam politik, tapi baginda mahukan untuk melihat kemakmuran Johor dikembalikan. Kita sambung lagi malam besok, insya-Allah. Besok saya akan mengadakan live daripada Keluang selepas saya mengetahui apa sebenarnya berlaku di Johor. Jumpa malam besok dari Keluang, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.